Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama satu Najwa binti Nazmi bernombor metrik D183111015. Okey, kumpulan kami mendapat tajuk iaitu surah Al-Fatihah ayat ketiga. Okey. Mula sekali saya akan menceritakan tentang mukadimah video. Okey, Al-Fatihah iaitu membuka. Fatihah itu sahaja iaitu membuka. Bila dimasukkan dengan Al-Fatihah iaitu sesuatu yang membuka. Okey, jika Fatihah ini dimasukkan dengan alif lam, maka bukannya hanya satu ataupun dua ataupun tiga yang membuka, malah semuanya akan terbuka. Maksudnya kat sini segala akan terbuka adalah jika kita tahu semua maksud isi kandungan surah Al-Fatihah tersebut, maka kesemua kebaikan di dunia dan di akhirat akan terbuka semuanya. Okey, surah ini dibaca berulang kali di dalam solat. Sebab apa? Sebab surah ini memang wajib dibaca di dalam solat. Okey, surah ini juga adalah surah yang dihadapan di dalam Al-Quran. Bukan surah yang pertama diturunkan, tetapi dia surah yang berada di hadapan di dalam Al-Quran. Seterusnya saya akan masuk pada makna setiap perkataan. Okey, kumpulan kami mendapat iaitu Ar-Rahmanir-Rahim. Okey, sebelum kita masuk kepada Ar-Rahmanir-Rahim, kita kenali dulu iaitu Alhamdulillahirrabbilalamin. Maksud Alhamdulillahirrabbilalamin ialah Alhamdulillah tu ialah kita bersyukur kepada Allah. Kita bersyukur kepada apa yang Allah bagi kita, nikmat, hidup, bernyawa dan sebagainya. Rabbil Alamin itu ialah seluruh alam. Seluruh alam iaitu macam pokok, macam kita hidup. Lepas tu, okey, kita masuk kepada Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahman ialah nikmat dunia. Iaitu nikmat dunia seperti nikmat dunia seperti bernyawa, nikmat dunia apa lagi? Makan, minum, itu ialah yang nikmat dunia. Rahim ialah pahala akhirat, iaitu seperti solat, puasa, iaitu itulah pahala akhirat. Okey, perbezaan antara makhluk dan Tuhan. Okey, antara makhluk dengan Tuhan mesti ada perbezaan. Okey, memang ketara sangat perbezaannya. Jadi maksud kat sini Ar-Rahmanir-Rahim iaitu nikmat dunia dan pahala akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayu Syahira Wan Nur Rashikin binti Jasri. Nombor metrik D183111034. Okey. Saya akan membentangkan sebuah kisah yang diceritakan dalam video oleh Ustaz Adi Hidayat di dalam surah Al-Fatihah ayat 3. Beliau mengambil dalil Al-Quran daripada surah Al-Isra ayat 36. Maksudnya dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, kerana pendengaran, penglihatan dan hati nurani semua itu akan diminta pertanggungjawaban. Dalam ayat ni kata Allah, pendengaran, penglihatan bahkan hati kita semua akan ditanya oleh Allah sejauh mana kita mensyukuri nikmat yang telah Ia berikan. Dalam sebuah kisah, Musa, seorang budak berumur 5 tahun di Mesir yang berjuang menghafal Al-Quran dalam keadaan buta, ketika ditanya oleh seorang reporter ni wawancara. Jika wawancara tu berkata, jika anda diberi kesempatan untuk memohon kepada Allah, apakah yang ingin anda pohon? Kata Musa, dia akan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang pertama, butakan mata saya, kerana dengan buta ini saya dapat menghafal Al-Quran. Yang kedua, kata Musa, saya akan datang nanti kepada Allah di saat hari kiamat secara bersendirian, tidak ada sesiapa pun, dan saya akan menghadap Allah dalam keadaan gemetar. Saya akan katakan kepada Allah, ya Allah, saya dah berusaha menghafalkan ayat-ayat Al-Quran sehingga di baris ini dan di saat ini. Kalau dengan semua yang sudah saya lakukan dengan Al-Quran yang saya baca masih pantas saya dihukum, maka kurangkanlah siksaan saya dengan Al-Quran yang saya hafal. Dalam kisah ni, budak Musa tu dia berjuang menghafal Al-Quran dalam keadaan penglihatan dia buta. Dia tak nak penglihatan dia baik seperti orang lain.
Dia sanggup berdoa kepada Allah, "Ya Allah, butakan mata saya kerana dengan buta ini saya dapat menghafal Al-Quran." Dalam masa tu, budak Musa ni juga dia mensyukuri apa yang Allah telah berikan kepadanya. Jadi itulah Ar-Rahman Ar-Rahim. Satu ketegasan yang telah disampaikan oleh Allah bahawa jika kita bersyukur dengan segala apa dengan segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, Allah berjanji menambah lagi nikmat sepanjang kita menggunakan nikmat itu dengan sebaiknya sesuai dengan keperluan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farzana binti Zul Azlinda, memegang nombor matrik dia 183114889. Seterusnya saya akan membentangkan mengenai pengajaran ayat. Di dalam surah ini, Allah Subhanahu Wa Taala sendiri mengajar manusia dan sekalian makhluk bagaimana untuk memuji selayaknya kepada Maha Pencipta, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang hamba perlu membanyakkan pujian dan kesyukuran kepada Penciptanya dengan segala nikmat dan kelebihan yang telah diberikan. Pujian ialah dengan menyebut-nyebut kebesaran ilahi, dan bersyukur ialah dengan menunjukkan terima kasih dengan melakukan ketaatan dan ibadat dengan segala anggotanya yang termampu seperti solat. Oleh itu, kita dapati Nabi Muhammad SAW sebagai kekasih Allah sangat kuat melakukan ibadat dan ketaatan walaupun baginda telah pun mendapat tempat di sisi Allah kerana ingin mensyukuri nikmat yang besar yang Allah Subhanahu Wa Taala telah kurniakan kepada baginda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Alisha Syamimi binti Khairul Azaman, bernombor matrik di 183111000. Saya akan bentangkan tentang kaitan surah Al-Fatihah ayat 3 dengan amalan harian. Okey. Surah Al-Fatihah ni merupakan pembuka, di mana dia merupakan pembuka segala perkara. Dalam Al-Quran juga dia merupakan pembuka kepada ayat-ayat Al-Quran yang lain. Oleh itulah surah Al-Fatihah ni berada di hadapan sekali dalam Al-Quran. Okey. Kemudian surah Al-Fatihah ayat 3 berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim, yang maksud yang Maha lagi Maha mengasihani. Okey, dalam konteks ayat tu kita dapat tanda bahawa yang ini merupakan sifat Allah, yang makna Allah ni Maha Pemurah lagi Maha mengasihani. Dia dah menceritakan tentang pemurahnya Allah tu dan sifat kasihani Allah tu terhadap hamba-hambanya. Okey, jadi dalam ayat ketiga surah Al-Fatihah ni berkait rapatlah dengan kehidupan kita. Dalam kehidupan kita juga kita sentiasa membacakan surah Al-Fatihah ni dalam solat, meskipun bersolat, dan dalam perkara-perkara yang lain kan. Dalam solat tu wajib sebab dia merupakan rukun. Dan setiap rakaat kita perlu membaca surah Al-Fatihah. Sekiranya dalam kehidupan kita sering mengamalkan surah Al-Fatihah ni, memahami dan mendalami surah Al-Fatihah ni, maka segala pintu-pintu masalah kita akan terbuka. Semua perkara yang sulit akan menjadi mudah, di mana semua perkara yang menjadi masalah pada kita sama ni akan diberikan dalam penyelesaian oleh Allah sekiranya kita mendalami surah Al-Fatihah ni. Okey, kemudian segala perkara yang mustahil akan mudah dijangkau. Segala perkara yang tak terjangkau di akal akan mudah dijangkau. Kenapa? Kerana segala kekuasaan ini terletak pada Allah. Segala perkara yang mustahil itu Allah insya-Allah boleh lakukan, sebab Allah ni Maha menguasai. Allah ni Maha Pemurah, Maha Pengasihani. Jadi apa yang hamba dia minta, insya-Allah dia akan tunaikan, insya-Allah. Sebab Allah ni Maha Pemurah. Kita kena faham sifat Allah tu lah. Oleh disebabkan itulah kita perlu mendalami surah Al-Fatihah ni. Sekiranya perkara tu kita rasa mustahil untuk kita capai, cuba untuk sentiasa membaca surah Al-Fatihah ni dan sentiasa mengamalkan surah Al-Fatihah dalam kehidupan. Seterusnya pintu rezeki akan terbuka. Macam saya cakap tadi lah, Al-Fatihah ni bermaksud pembuka, dan dia membuka segala pintu-pintu masalah maupun rezeki. Jika kita ada masalah kewangan, bolehlah kita sentiasa mengamalkan surah Al-Fatihah ni, memahami dan mendalami surah Al-Fatihah ni, supaya Allah memberikan jalan penyelesaian, Allah memberikan jalan kepada kita untuk meluaskan rezeki kita, insya-Allah.
Kemudian penyakit juga mudah sembuh sekiranya kita sering mengamalkan surah Al-Fatihah. Kerana surah Al-Fatihah ni memberi 1001 makna dan memberi banyak kebaikan yang terdapat dalam surah Al-Fatihah ni. Sekiranya kita mengamalkan surah Al-Fatihah ni, kita memahami, kita mendalami dia, kita akan dapat banyak manfaat daripada surah Al-Fatihah ni sendiri. Sebab surah Al-Fatihah ni juga makna-makna juga memberikan banyak manfaat kepada orang yang membacanya. Oleh itu, sebagai umat Islam, sewajarnya lah kita bukan setakat membaca, tapi kita memahami dan mendalami surah Al-Fatihah ni untuk kita memperoleh kebaikan-kebaikan yang terdapat dalam surah Al-Fatihah ni. Sesungguhnya dalam ayat ketiga tu, dalam konteks ayat ketiga tu menceritakan bahawa sifat Allah ni yang maha pemurah lagi maha mengasihani. Oleh itu, kalau kita yakin dengan sifat Allah yang tu, yang maha pemurah lagi maha mengasihani tu, insya-Allah kita akan beroleh manfaat daripada keyakinan kita tu, daripada apa yang kita sedang lakukan. Oleh sebab itulah, kalau kita rasa benda tu sukar untuk kita peroleh, kita cuba dengan cara mengamalkan surah Al-Fatihah ni, berzikir dan berdoa sentiasa kepada Allah. Kita serahkan segala-galanya kepada Allah. Kerana Allah ni maha menguasai. Jadi dia yang maha berkuasa ke atas segala perkara yang kita lakukan, dan segala perkara yang kita tak mampu untuk jangkau, insyaAllah Allah akan memudahkan urusan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Izzatul Husna binti Ishaq. Nombor matrik D183109886. Seterusnya saya akan sambung kepada huraian ayat daripada surah lain dan kaitannya. Pembahagian pertama adalah daripada surah At-Talaq pada hujung ayat kedua dan ketiga. Berdasarkan ayat ini, sesiapa yang meningkatkan ketakwaannya kepada Allah persamaannya yaj'al lahu makhrajan, maka segala kesulitan dalam kehidupannya akan dihuraikan, seperti kesulitan pekerjaan, kesulitan rumah tangga, dan kesulitan dalam pembelajaran, dan lain-lain. Selain itu, rezeki akan dibuka oleh Allah, rezeki akan dibuka kerana Allah. Dalil yang kedua adalah daripada surah Ibrahim ayat 7. La in syakartum bermaksud jika anda bersyukur kepada Allah, berterima kasih atas nikmat yang diberikan maka Allah akan memberi kita rahmat dan kemudahan dunia, rahim pahala akhirat, lalu kita akan mensyukuri itu. La azidannakum bermaksud pasti Allah akan menambahkan kembali nikmat itu. La azidannakum, huruf lam adalah daripada huruf lam taukid yang bermaksud huruf ini yang menguatkan dan meyakinkan. Dalil yang ketiga adalah daripada surah Al-Baqarah ayat 156 yang bermaksud, iaitu apabila orang yang ditimpa musibah, mereka akan mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Makna bagi ayat ini adalah luas dan tidak semestinya untuk satu kematian. Dalil yang keempat adalah daripada surah An-Nur ayat 30 dan 31. Maksud bagi ayat ini ialah, katakanlah kepada lelaki yang beriman agar mereka menjaga pandangan dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Begitu juga dengan ayat 31 untuk kaum perempuan yang bermaksud agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah memperlihatkan perhiasan auratnya kecuali yang bisa terlihat. Akhir sekali adalah daripada surah Al-Isra ayat ke-36 yang bermaksud, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati nurani semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Siti Nosyazira binti Zulkarnain, nomor metrik di 183114990. Saya akan teruskan dengan maklumat tambahan yang terdapat dalam video yang telah diberikan. Syukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala itu, dia tidak berhenti pada kalimah alhamdulillah sahaja, tetapi diikuti dengan pembuktian kepada Allah dengan cara menggunakan nikmat yang telah diberikan itu sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan dan diredoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, seterusnya telefon bimbit. Bagaimana cara kita menunjukkan rasa bersyukur kita ini di atas nikmat yang telah diberikan? Okey, first, orang yang bersyukur ini dia tidak akan menyia-nyiakan nikmat yang telah diberikan dengan cara melakukan perkara-perkara yang tidak diredoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, contohnya yang pertama, menyebarkan berita-berita palsu di media sosial. Selain itu, menyebarkan fitnah, menyebarkan sesuatu yang tidak bagus, melontarkan perkataan-perkataan yang tidak baik, contohnya di dalam WhatsApp ataupun status WhatsApp. Okey, seterusnya telefon bimbit. Bagaimana cara kita menunjukkan rasa bersyukur kita ini di atas nikmat yang telah diberikan? Okey, first, orang yang bersyukur ini dia tidak akan menyia-nyiakan nikmat yang telah diberikan dengan cara melakukan perkara-perkara yang tidak diredoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, contohnya yang pertama, menyebarkan berita-berita palsu di media sosial. Selain itu, menyebarkan fitnah, menyebarkan sesuatu yang tidak bagus, melontarkan perkataan-perkataan yang tidak baik, contohnya di dalam WhatsApp ataupun status WhatsApp. Dan terakhir, menguploadkan gambar-gambar yang tidak sepatutnya seperti tidak menutup aurat. Okey, ada satu kisah ini dikaitkan dengan harta karun, di mana kisah ini menceritakan tentang umat Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam ni merupakan rasul dalam kalangan Bani Israel yang diangkat darjat kerasulannya menjadi rasul ulul azmi kerana menerima tantangan yang hebat daripada umatnya sendiri, iaitu Qarun. Okay, Qarun ni merupakan pengikut setia Nabi Musa alaihissalam yang mempunyai pengetahuan yang tinggi. Qarun ni merupakan seorang yang miskin dan naif. Disebabkan kemiskinan yang dia hadapi, jadi Qarun ni dia mempunyai jiwa yang kuat untuk berubah. Jadi ada satu hari ni dia bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam dan meminta baginda untuk meminta baginda mendoakan dia kepada Allah agar dia Qarun ni diberi kekayaan dan terlepas daripada segala derita yang membelenggu. Kemudian dia berjanji kepada Nabi Musa alaihissalam yang dia akan tetap bersyukur dan taat kepada Nabi Musa alaihissalam walaupun dia ini dilimpahi dengan kekayaan dan kesenangan. Lalu Allah pun memperkenankan doa Nabi Musa alaihissalam dan melalui ilham Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa ni ajar Qarun mengenai ilmu kimia, sehinggalah Qarun ni mempunyai kemahiran dalam membuat emas. Qarun pun menjadi kaya raya dan mengalahkan semua bangsawan yang ada pada ketika itu. Lepas kaya, Qarun ni boleh buat apa sahaja yang dia mahukan, sehinggalah dia berjaya membina sebuah kapal yang berlantaikan tembaga dan berdindingkan emas dan perak. Okay, bila Qarun ni sudah kaya raya, dia pun lupa dengan janji yang telah dia buat dengan Nabi Musa alaihissalam dan berpaling daripada ajaran Nabi Musa. Kehidupan Qarun ni berubah dan bergelumang dengan maksiat dan dosa. Qarun ni sentiasa berfikir bagaimana cara dia untuk menambahkan lagi harta-harta dia. Sehinggalah suatu hari ni Nabi Musa alaihissalam difitnah oleh Qarun, iaitu fitnah zina. Maka Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Musa alaihissalam, wahai Musa, angkatlah kepalamu, perintahkanlah kepada bumi apa yang kamu kehendaki, nescaya bumi akan patuh kepadamu.
Maka Nabi Musa pun berkata, "Wahai bumi, telanlah mereka." Ringkasnya di sini, kalimah Ar-Rahmanir-Rahim ini menegaskan kepada kita bahawa nikmat yang disyukuri ini akan selalu dilipat gandakan, dan nikmat yang diberikan ini jangan sampai membuatkan kita merasa angkuh dalam kehidupan. Seterusnya, dalam menikmati kenikmatan dunia yang telah dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sesiapa yang tidak menggunakan nikmat harta dan menggunakannya dengan cara yang salah akan mendapat azab dan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian daripada saya.